dalam baris yang ke-12, baris yang ke-12 daripada atas, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka berhadap akan dia, akan hamba, maka berhadap akan dia, akan hamba di sini, maka berhadap akan dia, akan hamba di sini, yakni pada ketika nyata dua kebinasaan yang besar di dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu riak dan ujub. Maka berhadap akan dia, akan hamba di sini, yakni pada ketika nyata dua kebinasaan yang besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kebinasaan yang besar, iaitu riak dan ujub. Berhadap aqabah qawadih, oleh aqabah qawadih nama dia, aqabah yang ke-6 daripada 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin. Aqabatul qawadih, qawadih ini yang mencedera, yang membidasakan pahala amal ibadah. Qawadih yang mencedera, yang membinasakan pahala amal ibadah seseorang. Qawadih yang yang mencedera, yang membinasakan pahala amal ibadah. Yakni qawadih mencederakan amalnya, membinasakan amalnya, amal hamba. Mencederakan amal, membinasakan amal, membinasakan akan pahala amal. Mencedera, membinasakan diri amal, itu pergi kepada pegangan dan pekoh. Yang mencedera, yang membinasakan, yang membatalkan amal adalah pergi kepada akidah, tauhid dan pekoh. Berpegang dengan akidah yang kufur contohnya, maka amal ibadahnya tidak sah. Sembahyang yang tidak melengkapkan syarat dan rukun, sembahyangnya tidak sah. Itu membinasakan akan diri amal, membinasakan akan diri amal. Adapun di sini mencederakan amal, membinasakan amal dengan makna membatalkan pahala amal. Membatalkan pahala amal. Amal tu sendiri ada yang tidak wajib diqadakkan kembali, tidak wajib buat semula. Contohlah, kita bersembahyang, berpuasa seteriak ujub. Adakah sembahyang puasa tu wajib diqadakkan? Tidak. Dia kata mencedera, membinasakan. Kalau dalam kitab membatalkan, mencedera, membinasakan, membatalkan pahala. Sembahyang, pahala puasa, pahala haji. Pergi ke Mekah menunaikan haji semata-mata kerana orang. Contohnya, orang sentiasa tanya bila nak ke Mekah. Dah senang lenang
Tempat lain semuanya pergi belah Kedah melancong. Tempat lain melancong rata-riti dah perginya. Dah Mekah tak siapa lagi. Orangnya kaya raya. Orang sentiasa tanya bila nak ke Mekah, bila nak ke Mekah. Tambahan pula kitanya tua dah. Bila tua terkadang orang panggil kita ayah haji. Biasa lagi tu kalau orang tua ni. Kita dak kenal nama, kita akan basa ayah haji. Tahu? Ke basa pokcik. Gitulah dak pokcik ayah haji. Kalau duduk sejik surau seumur tua, ayah haji lah. Kalau hok duduk kedai kopi tu kita panggil pokcik. Tapi kalau majlis surau pun dia, kedai kopi pun dia, ayah haji dan pokcik lah duduk kita panggil dah. Dak gitu kita orang tua kita tak kenal. Kalau orang biasa-biasa kita panggil lah basa, kita panggil pokcik. Kalau duduk sini surau semua, alah ayah haji lah. Dengan umur tu memang ayah haji dah dia peluk orang kaya. Jadi mai duduk ayah haji ni dia Mekah dak pergi lagi. Malu pergi Mekah. Bosan orang duk tanya. Malu orang duk salah panggil ayah haji ni pergi Mekah semata-mata kerana orang contohnya. Tapi di pergi Mekah akidah dia comel. Rukun syarat haji, rukun ke wajib haji ke sempurna dia khusus haji. Sempurna lengkap. Macam mana haji dia sah. Sudah tertunai kewajipan haji sekali sama hidup bagi mereka yang berkemampuan. Tapi dia mengerjakan haji tadi bukan kerana Allah, maka mencederakan, membinasakan, membatalkan pahala. Bukan kata wajib kena pergi Mekah semula. Tidak. Faham tak ni? Anda kena faham. Bicara di sini yang mencedera, yang membinasa, yang membatalkan pahala amal ibadah, riak dan ujub. Membatalkan diri ibadah itu salah pegangan dan juga salah dalam bab hukum hakam pekah. Itu hak membatalkan pahala. Ini mencedera, membinasa, membatalkan pahala ibadah dengan riak dan dengan ujub. Dengan dua kebinasaan, maka berkehendak ia hamba kepada memutus akan dia akan aqabah qawadih. Memutus ni mana apa? Menyelesaikan, melepaskan diri daripada aqabah qawadih ni. Memutus dengan makna menyelesaikan akan aqabah qawadih ni. Memutus, menyelesaikan dengan ikhlas. Ini dengan ikhlas untuk memutuskan, untuk melepaskan daripada riak. Sebab ikhlas dan riak ianya berlawanan. Apabila ikhlas tidak riak, apabila riak tidak ikhlas. Jadi riak dan ikhlas adalah berlawanan. Ikhlas tidak riak lah. Riak tidak ikhlas. Yang mana ikhlas dengan riak ini sentiasa sentiasa dua-dua lah. Ikhlas riak. Satu peringkat pulaknya ikhlas riak ada kedua-dua dalam satu amal. Dalam satu amal kebajikan ada dua. Kerana Allah pun ya, riak ni kerana selain Allah pun ya. Kita sebut kata riak, kita terjemah dengan menunjuk-nunjuk. Kan gitu tak? Riak kita terjemah dengan menunjuk-nunjuk. Itu dari segi asal makna. Dari segi asal makna riak adalah menunjuk-nunjuk. Tu asal makna. Riak yang maksud riaknya adalah
buat amal ibadah bukan kerana Allah. Buat amal ibadah bukan kerana Allah. Itu riak. Memang kita terjemah, kita sebut dengan menunjuk-nunjuk. Dengan makna buat amal ibadah bukan kerana Allah. Kita menunjuk-nunjuk ke tidak, tu tak semestinya. Kita tidak menunjuk, tapi kita buat amal ibadah, orang tengok ke tak tengok ke, kita buat amal ibadah bukan kerana Allah. Pada ni bukan kerana Allah, itu dipanggil riak lah. Cuma kita terjemah dengan menunjuk-nunjuk. Jadi riak ni apabila kita buat amal ibadah di hadapan orang serta kita nak menunjuk-nunjuk. Buat amal ibadah di hadapan orang tidak semestinya riak. Memang kita berjemaah bersembunyi, berjemaah belakang tempat gelap, ikut tu imam dalam masjid ni gitu. Memanglah di hadapan orang. Kita berjemaah di hadapan orang, kita berwirid di hadapan orang. Kalau pakak membaca Al-Quran pula tadarus di hadapan orang, memperdengarkan bacaan kepada orang, dah tadarus kan? Baca, tersilap, tegur di hadapan orang dan kita memperdengarkan kepada orang. Jadi maknanya bukan kata riak. Ni bukan kata riak ni di hadapan orang serta kerana orang. Riaklah tu. Terkadang kita buat satu amal ibadah tidak ada orang, tapi kita buat amal ibadah bukan kerana Allah. Riaklah juga. Kita buat amal ibadah bukan kerana Allah. Itu dia panggil riak. Tapi kita terjemah riak ni dengan menunjuk-nunjuk. Terkadang antara ikhlas dengan riak ni dia bercampur. Dalam satu amal ibadah kerana Allah, ya. Kerana selain daripada Allah, ya. Kerana selain daripada Allah ini umum. Riak ni buat amal ibadah kerana selain daripada Allah itu umum. Selain daripada Allah kerana nak harta, kerana nak pangkat, kerana nak pujian, kerana nak sanjungan. Itu ialah ke tu. Kita panggil kerana selain daripada Allah. Kerana selain daripada Allah. Jadi nak harta selain daripada Allah. Nak pujian selain daripada Allah. Nak kebanggaan ketinggian selain daripada Allah. Itu riak. Terkadang kerana Allah juga, kerana yang lain juga. Ini mencapu. Ini dia ulama bahas panjang. Kau capu seumpama ni. Pada ni. Maknanya mengajar, menjadi imam, menjadi bilal, ataupun kita melakukan kerja-kerja agama. Kerja agama mana? Kita memandikan mayat, mengkapangkan mayat, sembahyang mayat, mengkebumikan mayat. Itu kerja agama fardu kifayah. Fardu bukan sunat. Kan tak ni? Itu kerja agama belaka. Mengajar, jadi imam, jadi bilal. Itu contoh, banyak lagi kerja agama. Tapi dalam buat kerja agama tu kerana Allah, dan kerana untuk dapat selain dunia lah kita kata. Nak dapat gaji, nak dapat allowance, nak dapat sagu hati. Banyaklah nama bubuh tu. Kalau hak gaji tu hak tetap. Hak ada selit gaji tau. Hak allowance tu, hak allowance. Gaji ada selit gaji. Allowance ada selit allowance. Ada? Ada selit allowance? Yelah, kan ada kan nak selit gaji. Kalau jenis allowance tu ada selit allowance juga. Tak gila. Gaji ke allowance ke, bubuh nama apa pun. Sagu hati ke,
sagu hati, lepas tu duit minyak, apa nama? Nama je lah apa pun. Dia banyak nama lah. Duit minyak pun ia juga. Pada ni. Itu semua dunia. Tapi dalam kerja agama tadi kerana Allah. Tapi campur dengan kerana yang lain. Tu ulama bahas panjang lah pula situnya. Sebab ikhlas tidak solid. Riak pun tidak solid. Ikhlas tidak sepenuhnya. Riak tidak sepenuhnya. Tu bahas panjang pula di situnya. Sebab ikhlas, riak dia berlawanan. Ikhlas sepenuhnya kosong riak. Riak sepenuhnya kosong ikhlas. Tapi dia turun naik ni. Ikhlas sepenuhnya, bila dapat harta benda, dapat kepujian, dapat sanjungan, dia pun hati tertarik. Hati tertarik dengan matlamat dunia. Tadilah kesenangan, kepujian, kebanggaan. Ni godaan belaka ni. Pandai ni. Hak kerana Allah ni, nak dapat redha Allah, nak dapat rahmat daripada Allah, nak dapat balasan syurga Allah. Ini benda gaib belaka. Adapun harta, kepujian, kebanggaan, ketinggian, benda zahir di depan mata kita yang sentiasa diuji. Ni. Jadi hati kita ni mudah dia tertarik dengan hak zahir. Redha Allah, pahala, syurga, itu benda gaib. Jadi ikhlas dia mari ria. Ni abang ni. Capu ni capu. Macam mana kedudukan amal ibadah. Tu ulama bahas panjang. Hak ikhlas bercampur dengan riak. Tapi dua ni, ikhlas riak dia berlawanan. Jadi untuk memutuskan, untuk menyelesaikan riak yang mencedera, membinasakan pahala amal dengan ikhlas dan menyebut nikmat. Dan menyebut nikmat yang demikian itu, yang demikian taat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyebut nikmat. Dan menyebut nikmat yang demikian itu, yang demikian taat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umpamanya, umpama menyebut nikmat. Zikrul min dipanggil zikrul minnah dipanggil. Menyebut akan nikmat Allah. Yang demikian itu, yang demikian ketaatan itu adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, datang daripada taufik dan hidayah Allah. Jadi zikrul minnah ni, menyebut nikmat adalah untuk memutuskan, untuk menyelesaikan, melepaskan daripada sifat ujub. Lepaskan daripada sifat ujub. Yang mana ujub ni kalau kita terjemah dengan apa ni? Dengan perasaan. Kan gitu. Kita ujub ni kita terjemah dengan perasaan. Dia terkadang kita sebut kata perasaan benda yang tak ada. Cuma kita je perasan. Faham tak? Ke mana? Kita perasan pandai. Kita tak pandai-pandai pun. Kita perasan comel. Comelnya kot tepi kot mana comel. Tu kalau kita nak sebut kata perasan, biasa kita benda yang tak ada. Kan gitu? Dia pandai, dia rasa dia pandai. Dia comel, dia rasa dia comel. Panggil perasaan juga. Sebab memang dia pandai, memang dia comel. Kita dari segi bahasa kita. Panggil perasaan juga. Dia rasa dia comel. Memanglah dia comel. Ratulah kita kata. Okay. Ratulah, comel lah dia. Masyhur lah, dia comel. Dia pun rasa dia comel. Kalau cakapan kita panggil perasan. Tak perasan tu. Ke mana?
Dah sekarang kita biasa. Tadi kalau riak kita sebut menunjuk-nunjuk. Itu dari segi bahasa, bukan makna riak yang sebenar, dari segi bahasa. Jadi riak dari segi bahasanya memanglah menunjuk. Itu dari segi bahasa. Dari segi makna di riak ni, wa amal ibadah bukan kerana Allah. Kemudian ujub ni kita biasa terjemah dengan perasan. Tapi cakapan kita kalau sebut kata perasan, kita hanya perasan seorang, dok-doknya. Tu baru panggil perasan. Adapun ujub ni, yang kita rasa tu memang kita ada lah. Kalau kata kita rasa berilmu, kita rasa kita comel, memanglah berilmu, memanglah comel. Tu baru dia panggil ujub. Ujub ni membilang lebih, membilang besar akan sesuatu kelebihan yang ada pada diri. Membilang lebih, membilang besar akan kelebihan yang ada pada diri. Kelebihan yang ada pada diri ni ilmu, ibadah. Tu kelebihan belaka tu. Ada kitab lah dia bicara comel, suara sedap, cerdik. Itu semua kelebihan yang ada pada diri. Jadi ujub ni membilang besar, membilang lebih kelebihan yang ada pada diri. Bukan setakat tu ujub, serta lupa bahawa kelebihan yang ada pada diri itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujub. Sebab itulah untuk memutuskan, untuk menyelesaikan, untuk melepaskan diri daripada ujub, dengan menyebutkan nikmat yang demikian itu, yang demikian kelebihan yang ada pada diri itu. Sini bicara bab ta'ah lah di sini ni. Menyebutkan nikmat yang demikian itu, yang demikian ketaatan yang kita lakukan. Kita buat ibadah ni, buat ibadah ni. Kita buat ibadah, maka kita pun membilang besar, membilang lebih dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jadi macam mana nak memutuskan ujub yang mencedera, yang membinasakan pahala amal ibadah kita, nak memutuskan, nak melepasi, nak menyelesaikan dengan menyebutkan nikmat yang namakan itu, yang namakan taatan daripada Allah. Itu adalah kehendak Allah, qada qadar Allah, taufik hidayah Allah. Itu untuk melepaskan daripada ujub. Untuk melepaskan daripada ujub bukan menghilangkan rasa lebih diri. Sebab nak menghilangkan lebih pada satu-satu ni ada pada diri itu, nak menghilangkan macam mana? Kita sekarang alhamdulillah ilmu kita bertambah. Kita bilang lebih tak dengan ilmu kita bertambah? Ke bilang kengeh ataupun bilang komang, ataupun beranggapan tak ada apa-apa dengan ilmu yang bertambah tu? Kita bilang anggap itu benda kecil, benda yang tak ada nilai. Lebih. Sama juga sekarang kita bertambah rajin buat amal. Dulu memang kita malah, sekarang kita bertambah rajin buat amal. Adakah kita bilang kita rasa di hati rajin buat amal kita ni tak ada nilai, komang je, rendah je gitu? Dan kita baliklah. Kita ilmu sentiasa bertambah, amal kita sentiasa bertambah. Hati kita tak bilang lebih, hati kita tak bilang besar. Jadi bukan kata nak memutuskan sifat ujub kena buang rasa lebih tu. Tidak. Imam Ghazali menyebut nak memutuskan, nak menyelesaikan, nak melepaskan daripada ujub dengan menyebutkan nikmat. Kena ingat ilmu tu kurnian Allah.
amal ibadah tu taufik hidayah Allah. Tak ada lah ujub. Sebab itulah ujub dalam kitab Pandang Bagi Hati, membilang lebih, merasa lebih dengan kelebihan yang ada pada diri, serta lupa ianya datang daripada Allah, serta tidak takut Allah menarik kelebihan tu bila-bila masa. Cukup 3 tu dia panggil ujub. Bukan hanya semata-mata bilang lebih sahaja dia panggil ujub. Ni terkadang tu kena Pak Wi faham molek. Ujub ni lah rasa lebih dengan ilmu, rasa lebih dengan amal. Ujub lah. Lepas tu macam mana kita tak rasa lebih dengan ilmu dan amal? Kerana lebih ilmu dan amal ni kita belajar, kita buat amal ibadah. Kalau kita tak rasa ilmu tu lebih, kita tak belajar. Kalau kita tak rasa amal tu lebih, kita tak akan beramal. Macam contoh, kita sentiasa datang berjemaah. Kalau kita tidak anggap berjemaah tu lebih, rumah boleh sembahyang. Kalau kita tidak anggapkan berjemaah ni lebih, mana berjemaah apa? Rumah pun sah sembahyang. Yang kita sentiasa datang berjemaah kerana kita bilang lebih berjemaah ni 27 darajat. Kerana kita bilang lebih. Jadi macam mana kalau semata-mata rasa lebih tu ujub? Semata-mata rasa lebih tu ujub, membinasakan pahala amal ibadah. Tak belajar kitanya, tak beramal lah. Belajar ujub, batal pahala. Beramal ujub, batal pahala. Dengan semata-mata rasa lebih ilmu yang ada pada diri, rasa lebih amal yang ada pada diri, batal pahala. Tak buatlah kitanya, buat lelah batal pahala. Ini terkadang dia datangkan pengertian ujub tu tak betul. Dengan semata-mata bilang lebih, rasa lebih di hati akan kelebihan yang ada pada diri, ujub lelah. Serta lupa ianya datang daripada Allah. Abang panggil ujub. Sebab itu sini Al-Ghazali menyatakan untuk memutuskan, menyelesaikan ujub yang membinasakan pahala amal ibadah dengan menyebutkan nikmat, mengingati. Menyebut ni menyebut ingat di hatilah. Tak arti menyebut ni kena sebut mulut semua. Mari Allah apa ni? Nak ingat ni. Berjemaah ni Allah lah nak sebut. Menyebut di sini ingat di hati akan nikmat yang demikian itu sinigah, demikian tu ibadah, taat daripada Allah, daripada kehendak Allah, qada dan qadar Allah, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan untuk memutuskan, menyelesaikan daripada sifat ujub. Bukan kita nak menghilangkan rasa lebih pada ilmu, pada amal, bukan. Ni ada hak bawakan yang salah. Kena hilangkan rasa lebih diri, kena hilangkan rasa pilihan diri, tadbir diri, usaha diri, kena hilangkan kewujudan diri, kena hilangkan sifat keakuan. Ni faham tak? Keakuan, faham tak? Sifat keakuan, ananiyah dia panggil. Sifat keakuan, apa dia? Aku pilih, aku tadbir susun, aku yang buat. Kewujudan diri, kewujudan aku, hati panggil sifat ananiyah, keakuan. Maka kena hilangkan keakuan. Sebab keakuan tu ada sifat mazmumah. Ini bicara apa? Faham tak hilang keakuan ni? Tak ada aku. Aku pun tak ada, sama telah pilihan aku, sama telah tadbir aku, sama dah usaha aku. Aku pun tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Yang ada hanya pilihan Allah. Yang ada hanya tadbir Allah. Yang ada hanya perbuatan Allah.
Kena hilangkan wujud aku. Ni ceramah seumpama ni bukan hanya di majlis surau, bukan ada dalam radio, ada dalam TV. Kena hilangkan keakuan. Selagi merasai aku, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, siap. Dalam TV lagi. Suruh hilang rasa wujud diri. Hilang rasa wujud diri. Hilang rasa pilihan diri. Hilang rasa tadbir usaha diri. Tak ada aku. Kena hilangkan. Yang bercakap tu faham tak? Apa dia hilang ni keakuan tu, apa maksud dia? Yang bercakap pun tak faham apa dia hilang. Dia pun takkan hilang. Sebab memanglah aku ada. Aku pilih, aku tadbir dan aku yang buat. Nak hilang macam mana? Satu. Kemudian kita kena hilangkan diri. Dari segi bicara bab ketinggian, kita kena hilangkan diri. Kita yang buat hilang. Salah dah sebab tak ada kita. Kan nak bicara bab ketinggian. Pandai ni. Kita kena hilangkan rasa wujud diri. Siapa yang kena hilangkan? Kita lah. Situ salah dah. Sebab tak ada kita. Kodak-kodak belaka. Dah lah. Apa makna hilang diri tu? Situ tak faham dah. Di situ Allah yang fanakan, Allah yang lenyapkan sampai maqam wahdatul af'al, maqam fana, permulaan maqam aulia. Itu kurnia Allah. Allah yang hilangkan, Allah yang lenyapkan sampai maqam aulia. Kita kena hilangkan. Salah dah awal-awal perkataan tu di sebuah ketinggian. Pada ni sebuah ketinggian ni, ni campur aduk orang panggil. Keakuan satu sifat kecelaan. Ini pun orang nak bawa seumpama ni. Yang pertama, nak hilang aku macam mana? Selagi tidak difanakkan oleh Allah. Tambahan pula, kita dari segi pegangan, Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan hanya kita ada. Bukan kita wajib berpegang, aku ada pilihan. Kita wajib berpegang, aku ada kasbun usaha. Bukan begitu kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wajib berpegang, aku ada pilihan, ikhtiarun, dan aku ada kasbun usaha. Macam mana boleh hilang rasa pilihan diri, hilang rasa usaha diri? Bukan wajib berpegang. Itu syariah kita. Ini kalau salah pengajian ilmu tasawuf haqiqah. Yang pertama, salah pengajian ilmu tu sendiri. Belajar dengan guru yang tidak sebenar. Ilmu tu ilmu yang sebenar, benar dengan barakah. Dia salah belajar dengan guru yang salah. Yang paling serius laginya, guru yang ajar salah, dia yang belajar salah. Usuluddin bab pegangan pun tak lepas lagi, hak fardu ain. Syariat pun tak lepas. Akhirnya hilangkan wujud diri, hilangkan pilihan diri, hilangkan perbuatan diri. Tuhan nak lakung seumpama tu, lucu di akidah ikhtiar dan usaha Jabariyah, akidah yang terpesong. Ini salah pengajian. Dalam FB mana keakuan ada sifat kecelaan. Allah, ini nak bicara apa? Memang kita tak rasa kita ni. Kita ada, kita pilih, kita tadbir, kita buat. So hilangkan. Kalau sini kok kena hilangkan rasa lebih diri. Tak. Itu memanglah tak dapat. Itu bukan pilihan kita waktu. Siapa yang akan hilangkan? Itu adalah pilihan Allah. Bukan ikhtiari kita, bukan. Maka kita kena hilangkan rasa wujud diri. Salah dah ayat tu. Ini. Jadi sekarang ni dia hak golongan-golongan yang terkeluar daripada jalanan Ahli Sunnah wal Jamaah tu terang-terang dah. Hak golongan yang mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah pun kadang-kadang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada ni. Sehingga kan selagi
rasa memiliki, aku. Ni orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak mengaji ilmu tauhid lagi, dia kata. Oh gitu no. Ona bagi capu aduk. Capu aduk sebab apa? Sebab salah pengajian ilmu tasawuf haqiqah dengan guru yang salah. Yang paling berat laginya, bab syariat pegangan pun tak lepas. Ada ni. Dia boleh terundur kepada akidah Jabariyah. Sebab tu dalam bab ikhtiar dan usaha, dalam kitab Ad-Durrun Napih. Kitab Ad-Durrun Napih ni bukan kitab syariah, kitab tasawuf haqiqah. Ad-Durrun Napih ni, kau dak silap saya lah, di Terengganu ni tidak dibenarkan. Itu kitab haqiqah. Tetapi di awal kitab Ad-Durrun Napih, dia ada bicara bab ikhtiar dan usaha. Dia ada bicara bab ikhtiar dan usaha pecah kepada 4 mazhab. Kita mengaji itu usaha 3 mazhab, Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Kan gitu? Bab ikhtiar usaha kan, Ahli Sunnah, lepas tu Qadariyah, lepas tu Jabariyah. Dan kita Ad-Durrun Napih dia pecah ada 4 mazhab. Ahli Sunnah wal Jamaah dihuraikan panjang. Apa makna? Apa dipegang Ahli Sunnah wal Jamaah? Mu'tazilah, Qadariyah dihurai di dalam Ad-Durrun Napih tu. Macam mana Mu'tazilah, Qadariyah. Ni dan kita tauhid pun ada ni. Yang ketiga Jabariyah. Dan kita Ad-Durrun Napih dihurai. Dan kita tauhid pun hurai Jabariyahnya macam mana. Satu lagi, mazhab Ahlul Kashfi. Itu ahli mukasyafah musyahadah. Hak ni hak sampai maqam fana, maqam wahdatul af'al. Sini. Ini maqam aulia. Ni lenyap di basirah mereka akan wujud diri, akan pilihan diri, akan tadbir diri, akan usaha diri. Ini mazhab Ahlul Kashfi. Ini maqam aulia. Pada ni. Pas apa maqam ni? Tapi kalau tak sampai maqam, dilakonkan mu Tuhan, lucu di akidah, ikhtiar usaha Jabariyah. Pada ni. Mazhab Al-Kashfi itu tu maqam syuhud, maqam zauq, bukan lakon kan. Jadi nak kita hakikah, cerita berkaitan dengan tidak rasa wujud diri, tidak rasa pilihan diri, cerita mazhab ni lah hak maqam aulia. Bukan suruh kita buat. Tetapi dalam kita hakikah, selagi merasai pilihan diri kita sendiri, mari masjid ni kita yang memilih. Selagi merasai tadbir dan perbuatan diri, belum lagi ma'rifatullah. Belum makrifah mana? Makrifah Ahlul Kashfi, makrifah khasah, belum sampai makrifah aulia. Tapi kalau selalu guru, belum lagi makrifatullah, maknanya tak ada makrifah permulaan agama. Sembahyang puasa tak sah lagi, diturun kepada syariat. Oh pun orang. Dan memang ada orang ceramah, makrifah khasah, makrifah aulia itulah permulaan agama. Oh jauhnya dihurai. Salah sangat-sangat. Selagi merasai ada pilihan diri, tadbir dan usaha diri, memang kita rasa kita masih lagi mensyirikkan Allah. Dan kita hakikah. Masih lagi mensyirikkan Allah, bukan syirik syariah. Syirik maqam, sir ni, asrar ni. Hak batin kepada batin hati. Di hati ni kan qalb. Ni hak hati kita ni qalb. Qalbun fuadun lubun sarabun sirrun. Atau apa dalam sekali. Syirik sir tu lah. Syariat tak ada salah. Syirik daripada syirik pegangan. Allah kata pun orang. Akhirnya nak lepas dia syirik ni, dia pun lakonkan. Tak ada pilihan diri, tak ada usaha diri. Nak semayang je, tak ada aku. Tuhan. Kalau lucu dipegang ikhtiar usaha, akhirnya Jabariyah, itulah hak semayang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan dikau ni kami yang sembah aku, akan dikau kami aku ni yang buat minta pertolongan. Tadi dia kata Tuhan, Fatihah akan laknat balik yang membaca tu sebab tidak berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kadang-kadang orang tanya macam mana dia ada anak beranak gitu lah.
Duk mu Tuhan, tak ada kita. Betul macam mana tu kedudukannya antara dua. Satunya mazha'ul kashfi, keluarga kamu tu aulia, alhamdulillah lah kamunya. Aulia macam mana? Tomok ke dunia tak habis-habis, cakap besar pun tak habis-habis, pemarah pun tak habis-habis. Cakap besar, orang lain ni tak ada makam lah ke ni, orang lain tak ada makam, cakap besar. Lepas tu aulia macam mana? Kalau dak aulia Jabariyah, betul je lah kata. Kan tadi kan Pak mazhab kan, ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah, ni ahlul kashfi, mazhab ahlul kashfi. Kalau sampai makam aulia, dia aulia. Kalau dilakukan akhir lucu dia akan dia istiusul, Jabariyah, tu dua je. Kenapa jadi Jabar gitu? Kerana salah pengajian. Nak hilang rasa diri, nak hilang rasa pilihan diri, lebih diri. Nak hilang rasa macam itu bab zauq. Kena melihat ni syuhud di hati. Kena faham molek pula. Dia dalam kitab-kitab ni, kitab tasawuf, walaupun tasawuf syariah, tasawuf penawar bagi hati ni, kita bicara kitab Minhajul Abidin, ada satu-satu tempat kita kena hurah ikut huraian haqiqah, bukan huraian syariah. Walaupun kitab syariah, kitab hikam Durun Nafi itu kitab haqiqah, penawar hati kitab syariah. Minhajul Abidin kitab syariah, Sayyidul Salikin kitab syariah. Makna permulaan tasawuf kitab penawar hati kitab syariah sekalipun, satu-satu pembicaraan kalau dengar guru mursyid, guru akan beritahu di sini bicara haqiqah, bukan bicara syariah. Kita urah haqiqah dia begini, tapi kita ni makam syariah tak sampai makam haqiqah. Tapi kita kena urah hakikat dia gini. Dan kita makam haqiqah ke makam alil haq, makam alillah, itu makam aulia. Itulah yang bicara. Kita hanya cerita dari sudut haqiqahnya macam mana. Tapi jangan lupa syariah, kena urang sudut syariahnya macam mana pula. Dan bila bicara bab hakikah, berarti kita ni sampai makam hakikah? Tidak, kita duduk makam syariah. Mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa lebih diri tak ada salah pun. Macam mana nak memutuskan, melepaskan daripada ujub? Imam Ghazali menyatakan, menyebutkan nikmat, ingat ke semua kelebihan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita rasa kelebihan yang ada pada diri, yang kita tak lupa ianya nikmat daripada Allah, itu pun termasuk dalam kesyukuran. Ada ni. Sebab tu orang belajar, orang buat amal, dia cukup bersyukur dengan ilmu. Kelebihan Tuhan beri itu ilmu ni daripada Allah. Boleh buat ibadah ni cukup bersyukur, lebih buat amal ibadah ni, tapi daripada Allah. Ini dia panggil kesyukuran. Bila syukur ni akan keluar tangisan. Dahulu jahilnya lah Tuhan tak matikan, alhamdulillah. Dahulu jauhnya nak buat amal pun malah, semayang pun tak cukup, Tuhan tak matikan, alhamdulillah. Tuhan beri sekarang semangat belajar, semangat buat amal. Kita rasa dah kelebihan yang ada pada ilmu, kelebihan yang ada pada amal. Kita rasa dah lebih daripada ilmu dan amal, sebab kita duduk dalam keadaan gelap, kita duduk dalam keadaan jahil. Bila Tuhan kurniakan ilmu, kita akan rasa besarnya ilmu. Dulu kita jahil sangat, besarnya amal. Dahulu kita semayang pun tak cukup, so nak pergi amal sunat. Jadi bila sekarang ni boleh belajar, memang kita akan rasa sangat-sangat lebih. Dengan amal tu sangat-sangat lebih. Tapi kita sentiasa ingat itu adalah taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sentiasa mensyukuri akan kelebihan ilmu dan amal yang ada pada diri. Ini kita cerita ilmu dan amal yang perkara ikhtiari. Kelebihan pada diri ni ada yang bukan ikhtiari. Lebih pada diri, comel, contoh kita pandang bagi hati. Lebih pada diri, suara sedap. Itu cerita dalam kitab pandang bagi hati. Otak cerdik, geliga. Tu. Tapi itu kelebihan diri yang bukan datang dari ikhtiari kita. Bukan kita yang memilih buat jadi comel, buat jadi suara sedap. Boleh buat suara sedap,
Kalau boleh buat suara sedap, ramai jadi penyanyi. Pakat buat suara sedap belaka tak payah. Jadi penyanyi lah. Tak ada nak buat suara sedap. Tak ada nak buat suara sedap. Suara katok panggil hujang ke panggil. Dan suara sedap lah. Mana tak ada nak buat. Cerdik boleh buat cerdik. Tu makan koko minda tu nak jadi tu je. Kalau makan koko minda cerdik, dulu periksa belaka budak-budak janji makan koko minda je. Ada tu. Makna tu kelebihan diri yang langsung bukan ikhtiari. Sama telur lah. Jangan lupa itu datang daripada Allah. Bukan kita lah, tak ada kita langsung tu. Tapi kalau ilmu dan amal, kelebihan diri yang ikhtiari, kita yang memilih. Waktu lagi nak kena jaga, jangan lupa. Kena sentiasa ingat ilmu dan amal ibadah yang ada pada diri kita adalah nikmat daripada Allah yang datang dari kehendak Allah. Itu jalan untuk memutuskan, melepaskan diri daripada ujub. Bukan nak hilangkan rasa lebih diri, bukan. Itu memang bukan. Kita tidak boleh nak menghilangkan rasa lebih. Tak boleh nak menghilangkan. Macam sebut tadilah. Sebab dulu kita tak erti jahil. Sekarang Tuhan beri ilmu, kita tak bilang lebih. Bilang sangat-sangat lebih. Sebab kita banding dah dahulu kita jahil. Lepas tu macam mana ujub kan? Ujub apabila kita lupa nikmat Allah. Sekarang ni, nikmat tadi kata kena sebut akan nikmat Allah. Bukan nak hilangkan di hati akan rasa lebih diri. Bukan. Tapi kalau bicara bab ketinggian, bukan rasa lebih diri. Bukan rasa lebih diri. Rasa wujud diri, rasa pilihan diri, rasa tadbir diri dan usaha diri, itu pun sudah mensyirikkan Allah. Syirik aulia, bukan syirik makam syariat. Bagi bicara bab makam, bukan rasa lebih diri itu salah. Rasa wujud diri, rasa ikhtiar diri, rasa kasbung usaha diri itu syirik akan Allah dah. Syirik bicara bab syirik asrar. Ni bab dalam, bab makam, bukan bab syariat. Kita bab syariat, masa lagi rasa lebih diri, tak ada salah. Usaha diri, perbuatan diri, wajib berpegang. Kita ada pilihan, ikhtiar, wajib berpegang. Kita ada kasbun, wajib berpegang. Wajib berpegang. Kita hilangkan di pegangan, mutuah. Itu Jabariyah. Hilangkan wujud diri, hilang rasa memiliki. Kena hilang rasa memiliki. Harta banyak, hilang rasa memiliki. Nak hilang macam mana? Atau kata yang berceramah dalam TV benar. Yang berceramah tu dipikir kok mana? Dia tak rasa ke milik diri? Milik harta, milik apa-apalah, tak rasa milik. Memanglah milik kita. Kalau pakaian kita, kalau duit kita, kalau kereta kita, kalau rumah kita. Hakikinya lillahi ma fis samawati wal ard. Yang kita dah baca tu kan? Pas semayam, lillah, milik Allah. Mana dia milik kita? Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah jua. Ni. Berapa ditakdimkan tu? Lillah. Bukan kata ma fis samawati wal ardi lillah. Barang yang ada dalam bumi ialah milik Allah, bukan. Lillahi, milik Allah. Bagi Allah. Didahulukan, hak patut duduk belakang. Keluar jua. Mana apa? Lillahi, milik Allah jua. Barang yang ada di langit dan bumi. Tiba-tiba kita rasa milik kita. Ni panggil mensyirikkan Allah. Tu cerita bab makam. Ini salah pengajang. Kena hilangkan rasa memiliki. Kata nak pergi ke mana? Ada ni. Selagi merasai milik, memiliki, masih lagi belum mentauhidkan Allah, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalau cakap akulah, masih lagi syirik yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah aku macam mana kerja tu? Okey, kalau aku ada, tak usah bimbang lah. Habis syirik yang besar dia kata.
Dah. Dia cakap dia. Tu cakap asbab tak salahnya. Tu cakap macam sombong. Kalau sombong kes lain pula, salah lain pula. Oh, kalau bab ni pakar aku seorang je. Sombong, sombong salah lain. Tapi kalau cakap memanglah kalau seumpama ni cari orang lain pun tak jadi. Saya je pandainya. Dia tak sombong, dia hanya nak cerita supaya orang cari dia. Sebab pekerjaan dia buat kerja tu. Dia kena ceritalah kepandaian dia. Tokan mari jumpa ni macam mana ni, ada orang recommend. Kalau punah ni cari kamu. Saya tak pandai juga. Lari kawan tu. Jangan punah barang kita. Alah, orang recommend. Betul lah. Kalau punah ni saya seorang je boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Dia ceritalah kelebihan diri untuk orang jadi cari khidmat dia, buat kerjaan dia. Tak ada salah apa pun. Dia sombong, sama tu salah lain pula. Dan ni tak boleh ni. Aku syirik yang paling besar tidak akan diampuni oleh Allah. Sebab apa? Aku Allah. Ini dah ceramah-ceramah belakang ni. Kena cermat molek. Kena cermat molek. Tak ada cakap aku langsung. Lagi ada aku masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum ada makrifat. Yang peliknya dia tak ada rasa aku ke? Dah lah wajib berpegang aku ada pilihan perbuatan. Dah dirasa hati kita. Memanglah aku pilih, aku tadbir, aku buat. Ni pula bab ilmu amal ibadah. Macam mana kita nak hilangkan rasa lebih? Takkan kita nak rasa perkara tu perkara yang kurang, perkara yang tak ada nilai. Perkara belajar ni perkara biasa-biasa je dak. Ni luar biasa. Sebab apa? Pada dahulu kita jahil sangat-sangat. Kita sangat membilang besar, sangat menghargai ilmu yang dikurniakan Allah. Tapi datang daripada taufik hidayah Allah. Itu jalan untuk memutuskan daripada ujub yang membinas, yang mencederakan amal ibadah. Supaya sejahtera bagi hamba barang yang hamba kerjakan. Mana barang tu? Daripada amal kebajikan. Nak memutuskan riak dengan ikhlas. Nak memutuskan ujub dengan menyebut dan ingat akan nikmat kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahteralah bagi hamba akan amal kebajikan yang dilakukan. Maka mengambil ia hamba pada memutuskan ini aqabah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersungguh-sungguh dan memeliharakan dan jaga dengan keelokan peliharaan Allah, Tuhan yang bersifat dengan jabar dan kuat akan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.